أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa dikurniakan Allah hidayah dan taufik. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudian ketahuilah, selepas pembahagian ini, bahawa anda tidak dapat tiada sekali-kali berhajat kepada mengenal 3 fasal yang terletak padanya maksud pembahagian ini. Jadi Imam Ghazali sebelum ini telah membahagikan khawatir, lintasan-lintasan hati kepada 4 bahagian. Jadi untuk menguraikan perkara-perkara yang berkait dengan lintasan hati ini, kata Imam Ghazali, tak dapat tidak perlu kepada 3 fasal untuk menjelaskannya. Pertama sekali, perbezaan lintasan hati kebaikan dan lintasan hati kejahatan secara umum. Nak beza ke mana? Lintasan hati hak baik dengan lintasan hati hak buruk secara umum dulu. Yang kedua, yakni fasal yang kedua, perbezaan lintasan hati kejahatan pada permulaan atau lintasan hati daripada syaitan atau lintasan hati daripada hawa nafsu, dan dengan apakah akan dapat membezakan di antara ketiga-tiga lintasan hati itu. Secara yang lebih perinci sikit, nak tahu mana yang datang daripada syaitan, mana hak mari daripada nafsu, mana gerak awal yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tentu hak mana lintasan hati hak mari dalam hati kita tu nak mari dari jenis mana? Perlu dihuraikan, diperincikan, dan tanda nak kenal guana. Maka sesungguhnya setiap satu daripadanya merupakan tolakan atau desakan dari jenis yang lain. Jadi apa-apa yang berlaku dalam diri manusia ni, gerak-gerak hati ni, rupanya banyak sumber dia, dan didorong oleh dorongan yang berbagai-bagai. Kadang-kadang 2-3 lapis. Gerak awal tu nampak gerak baik, tapi rupa-rupanya di belakangnya daripada nafsu dan syaitan kadang-kadang. Banyak berlaku keadaan-keadaan seperti itu. Dan inilah yang ingin dihuraikan oleh Al-Ghazali, supaya kita tahu selok-belok gerak-gerak hati kita. Kenapa ilmu tasawuf memberikan tumpuan kepada memahami perkara-perkara ini? Sebab itulah punca segala-galanya.
Pokok pakarnya mari situ. Kalau perkara itu dapat dikenali, difahami dan dikendalikan dengan baik, maka baiklah urusan kehidupan yang lain. Molek. Tapi kalau yang itu berkecamuk, tak tentu hala, tak tentu arah, maka rosak habis. Kadang-kadang ibadah zahir pun boleh rosak bila rosak situ. Apatah lagi perbuatan-perbuatan yang buruk. Hani hak molek pun kadang-kadang ibadah pun boleh rosak bila rosak sini. Gerak-gerak hati hak dak macam ni boleh merosakkan ibadah-ibadah baik yang dilakukan. Maka sebab itu Imam Ghazali memfokuskan huraian yang agak detail sikit dalam bab khawatir. Dan seseorang itu tidak dinamakan sebagai ahli tasawuf yang sebenar, tidak dinamakan sebagai sufi, sehinggalah dia berjaya mengawal dan membersihkan hatinya daripada gangguan khawatir itu. Itu sebenarnya sufi. Orang yang berjaya mengawal hatinya daripada dimasuki dan diganggu oleh khawatir. Bukan kawal dah masuk langsung khawatir itu dimari, tapi tidak melekat, tidak mempengaruhi. Mari nafsu setan bong kecap. Mari gerak nafsu daripada hawa nafsu, bong kena tendang. Tidak dah masuk dalam. Kok bahayanya bila benda tu dah masuk dalam. Masuk dalam kota. Bila dah masuk dalam kota, dia mempengaruhi raja. Maka arwah hang daripada raja tu pengaruh daripada benda-benda ni. Pengaruh daripada benda-benda ni. Itulah yang merosakkan. Jadi Al-Ghazali menghuraikan dengan tujuan itu. Kerana itulah perkara yang perlu diberikan perhatian, kerana dia berkait dengan banyak perkara dalam kehidupan kita. Sama dengan ibadah kita, keyakinan kita pun kadang-kadang ada pengaruh daripada khawatir-khawatir. Demikian juga muamalat kita, urusan-urusan lain sangat berkait di situ. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahawa di dalam diri manusia itu ada mudghah, ada segumpal darah, segumpal daging. Iza saluhat, sekiranya baik bahagian itu, saluhal jasadu kullu, maka implikasi dia, kesan dia baik, keseluruhan kehidupan anggota-anggota lain akan terarah dengan baik. Tapi kalau rosak yang itu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, rosak itu rosak biar lain. Ibadah rosak, kealiman pun rosak, kezuhudan pun rosak, rosak habis lain. Muamalat pun rosak. Bila dia rosak situ, dia rosak bahagian. Maka di sini kenapa ahli tasawuf memberikan tumpuan baiki bahagian itu, kerana dia ada kaitan belaka. Ada kaitan. Dalam hadis Nabi menjelaskan, zikrullah alamul iman, ingat kepada Allah itu tanda, ciri kepada iman. Dengan erti boleh difahami dari keterangan ini, tanda iman bertapak teguh dalam hati, cenderung dan kuat ingatannya terhadap Allah. Atau boleh juga kita huraikan, yang akan menguatkan iman, yang akan mengukuhkan iman, yang akan berteguhkan iman, bila hati selalu ingat kepada Allah dan kuat ingatan itu. Dan itu sangat perlu, sangat perlu. Wa bara'atu minan nifaq, pembersih, pelepas daripada kemunafikan. Apa sifat kemunafikan? Segala sifat mazmumah yang bersarang dalam hati, itu adalah dinamakan nifaq, kemunafikan. Dengan sifat sombongnya, hasadnya, takaburnya, ujubnya, riaknya, dengkinya, dengan bermacam-macam lagi, dengan permusuhannya, kebenciannya dan macam-macam. Semua itu adalah dinamakan nifaq, bersarang dalam hati. Dan itulah yang menjadikan kita buruk keadaan kita, amalan kita, tingkah laku kita buruk. Maka ingat kepada Allah akan mencabut akar umbi itu.
Demikian juga hirzum minasyaitan yang sudah disebut sebelum ini. Antara penghalang yang menghalang ibadah kita adalah syaitan. Sama ada menghalangi ibadah kita sehingga tidak terlaksana ibadah itu. Dia lekok ke mana-mana sehingga patut buat tak jadi buat, tak terbuat. Dan yang terbuat pun diganggu sehingga merosakkan dia, sehingga dirosakkan ibadah itu. Maka yang membentengi hati manusia daripada pengaruh ini juga ingat kepada Allah. Jadi saya nak beritahu bahawa bila sebut hati, fungsi utamanya adalah ingat, faham dan ingat. Faham dan ingat. Berarti kalau hati tidak faham dan tidak ingat, dia akan terdedah kepada kerosakan-kerosakan. Dia akan terdedah. Bila rosak situ, dia akan rosak bahagian-bahagian lain pula. Itu sebab. Sebab itu, bila ada orang perampok-perampok ke, penyamun ke, ahli-ahli maksiat ke, datang menemui Syekh Abdul Qadir Jilani, antara nasihat-nasihat awal adalah disuruh supaya selalu menyebut la ilaha illallah. Itu tujuan tadi lah. Nak betul bahagian keyakinan itu supaya kukuh, teguh. Kenapa? Kerana terbaiki yang itu, terbaiki yang lain. Baik yang itu akan baik yang lain. Itu kenapa demikian. Yang ketiga, ini fasa yang ketiga yang akan dihuraikan selepas ini. Perbezaan lintasan hati kebaikan pada permulaan itu, yakni lintasan hati ilham, yakni yang datang dari malaikat, atau lintasan hati waswas syaitan. Situ ada kekeliruan. Kita rasa macam ilham dari malaikat, rupanya waswas daripada syaitan. Nak beza ke mana? Bila kita rasa benda tu ilham dari malaikat, kita terimalah dan kita turut benda tu. Rupa-rupanya menjadi penyakit. Mendatangkan waswas, mendatangkan dorongan yang buruk yang melekat dalam hati. Ini perlu dikenali. Atau lintasan hati dorongan hawa nafsu, boleh jadi juga. Jadi dorongan yang mendorong kebaikan ini boleh saja datang dari ilham malaikat, dan ada kemungkinan itu waswas daripada syaitan, dan ada kemungkinan juga itu daripada dorongan hawa nafsu. Nak kenal tujuan kenal ni, bila kita tahu benda tu ada macam mana, tekih lah. Tekih. Jauhkan dia daripada lubuk hati kita bila kita kenal. Pengenalan perbezaan itu untuk anda menyelidiki. Tujuannya apa kata Ghazali? Untuk menyelidiki apa yang datang daripada Allah Ta'ala atau daripada malaikat mulhim. Nak tahu apakah itu datang dari Allah, taufik hidayah Allah, atau datang daripada ilham para malaikat yang dinamakan mulhim. Dan hati yang menerimanya dinamakan mulham. Hati yang terima ilham dari malaikat. Sebenarnya malaikat ni sentiasa mengilhamkan kita. Tinggal lagi ilham tu yang kita tak dengar. Sebab telinga kita tu tutup, tak apa nak dengar. Ilham sentiasa ada. Orang yang selalu mendengar ilham dari malaikat, setelah jiwanya meningkat ke maqam nafsu yang dinamakan mulhamah, barulah dia mendengar ilham daripada malaikat itu. Selama ni bukan tidak ada ilham, bukan tak ada, tapi tidak dengar. Macam kita lah, ada orang panggil semua tapi bising benda lain, tak dah dengar. Ini sekabut benda lain. Tapi bila kadang sudah tenang, baru kedengaran, dengar panggilan-panggilan. Jadi situasi keadaan orang yang mula mendengar ilham dari malaikat, itulah keadaan orang yang dinamakan
berada pada maqam nafsu mulhamah, sentiasa mendengar dorongan-dorongan baik yang datang daripada malaikat. Agar anda dapat menjauhi apa yang datang daripada syaitan, dan begitulah juga anda dapat menjauhi apa yang datang daripada hawa nafsu. Bila kita tahu benda itu datang daripada syaitan, datang daripada nafsu, kita buanglah, tolaklah. Selaras dengan pendapat orang yang mengatakan wajib menjauhi lintasan hati yang didorongkan oleh hawa nafsu, kerana dia tempat bersarangnya syaitan. Dia dua ni dia berpadu. Syaitan dan nafsu berpadu. Apabila nafsu manusia itu dikuasai oleh sifat buruk, maka dekatlah syaitan. Maka sebab itu nak menjauhkan diri daripada syaitan, salah satunya baiki nafsu kita, perbaiki tahap jiwa kita. Dia umpama macam gini, apa yang menyebabkan lalat urung ke sesuatu? Sebab bau busuk. Maka dalam keadaan jiwa manusia yang buruk, yang bersarang dalamnya bermacam sifat yang mazmumah, dia seumpama bau yang busuk. Maka mari selalulah dengan sendiri. Tapi sekiranya dia harum, dia manis, maka yang mendekatinya adalah para malaikat. Fasal yang pertama, huraian. Tadi sudah dijelaskan, ada 3 fasal. Yang pertama sekali, maka ada pun mengenai fasal yang pertama, nak beza antara lintasan baik dengan buruk secara umum. Maka telah berkata para ulama kami radhiyallahu anhum. Jadi Imam Ghazali pun mendoakan radhiyallahu anhum kepada guru-gurunya. Ada orang kadang-kadang kata, boleh ke kita kata radhiyallahu anhu? Ada orang kadang-kadang dia keliru sikit situ. Kata kadang-kadang bila kita sebut nama orang soleh, lalu kita rangkaikan dia dengan radhiyallahu anhu, ada orang masa tak senang. Kata boleh, tak boleh. Sebab selalu dengar-dengar lepas-lepas bila sebut nama sahabat je, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Orang lain tak dengar mana. Padahal boleh. Dari segi bahasa Arab, radhiyallahu anhum itu kalau diterjemah secara zahirnya tu maksudnya macam kita cok lah, macam Allah Ta'ala telah meredai mereka. Dah mana kita tahu? Itulah yang menyebabkan orang keliru, kerana diterjemah secara zahir tu. Jadi bila kita kata radhiyallahu anhu atau anhum, seolahnya kita kata Allah Ta'ala telah meredainya. Jadi masalah sekarang kita tahu ke mana Allah Ta'ala reda ke orang tu, reda ke orang ni. Sebenarnya perkataan itu tidak bermaksud demikian. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum dan sebagainya lah, itu dalam bahasa Arab dipanggil jumlah doa. Seolah-olah kita mendoakan, bukan kita cok, bukan kita kabur, kita mendoakan mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kepadanya. Jadi sebab kadang kekeliruan bagi orang baru-baru mengaji bahasa Arab, kadang-kadang kata tak pun nak betul ni, padahal dia baru mengaji, baru tahu. Tapi gaya bahasa Arab ni sangat luas, banyak perkara-perkara yang perlu kadang-kadang kita tak berapa jelas. Jadi kata Imam Ghazali, berkata para ulama radhiyallahu anhum, apabila anda mahu mengetahui lintasan hati kebaikan daripada lintasan hati kejahatan, nak kena beza mana lintasan baik, mana lintasan buruk, dan anda mahu membezakan antara keduanya, nak
Beza. Maka hendaklah anda timbangkan dengan salah satu neraca daging yang 4, yakni yang akan disebutkan nanti. Nescaya jelas nyatalah bagi anda keadaannya. Kena timbang dengan 4 daging, 4 nimbang, baru tahu lintasan itu baik atau buruk. Kadang-kadang kita mikir, dah nak timbang 4 ni mudah. Ayuh ni, orang nak timbang, pada kita rasa bukanlah benda besar, main dalam hati je. Bagi orang yang tak tahu nilai, yang tak tahu nilai, dia akan kata, oh nak timbang agak dalam hati je, 4 nimbang je pakai, 4 pertimbangan yang perlu dinilai. Berarti orang itu tidak tahu nilai gerak hati. Tidak tahu nilai. Dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi. Kenapa Imam Nawawi meletakkan hadis niat antara hadis yang duduk depan? Tentang niat, Imam Nawawi tak depan sekali antara hadis yang duduk depan. Innamal a'malu binniyat. Itu juga berkait dengan masalah gerak hati. Jadi dijadikan keutamaan sehingga hadisnya oleh Al-Imam An-Nawawi diletak bahagian depan kerana kepentingannya. Penting. Yang pertama, anda bentangkan perkara yang telah terlintas di hati anda kepada neraca hukum syarak. Mula-mula sekali nimbang, mula-mula dia kena lepas hak ni dulu. Kalau kita tengok custom pertama lah, checking pertama, checkpoint yang pertama sekali hukum syarak dulu, lepas tak situ. Sesuai tak dengan hukum syarak, berlawan tidak dengan hukum syarak. Sekiranya gerak itu jelas melawan hukum syarak, maka jelas. Tapi tengok lagi. Maka sekiranya ianya bersamaan jenisnya, yakni selaras, maka dia adalah kebaikan. Syarak suruh solat, gerak hati pun suruh solat. Tapi yang pertama dulu, memang itu sesuai dengan syarak. Syarak kata jangan menipu, gerak hati mari, jangan tipu orang lah, dosa lah, jangan buruk perbuatan tu, tak ada berkat. Mari gerak hati tu dulu, tapi yang pertama, kerana selaras dengan syarak. Tapi 2-3 lagi itu dah lalu lagi, baru pertama lepas. Neraca syarak lah yang pertama dulu. Dan sekiranya berlawanan, yakni berlawanan dengan hukum syarak, dengan sebab rukhsah, yakni kemudahan atau syubhah, keraguan, kesamaran di antara halal dan haram, maka dia adalah kejahatan. Kalau berlawan dengan hukum syarak, kalau jelas berlawan, ataupun sama-sama tak berlawan cara jelas tapi ada kesamaran-kesamaran, lebih lagi zonnya tinggi kepada benda yang dilarang, maka itu juga termasuk bahawa benda itu tak molek. Yang kedua, neraca nombor 2. Maka sekiranya tidak nyata bagi anda dengan neraca syarak ini, lintasan hati itu tak jelas molek, keliru, sehingga tak boleh nak ukur dengan syarak tu, tak boleh nak adu molek. Ada kesamaran, ada kekeliruan, tak jelas, maka hendaklah anda bentangkannya atas neraca iktidah, yakni mengikut peramalan para salihin. Kata Imam Ghazali, kena tengok orang-orang soleh buat ada benda tu. Nak tengok atas neraca syarak, mungkin tak jelas mana, tak jelas pada kita. Maka neraca hak nombor 2, tengok amalan para salihin, para ulama, para awliya, mereka buat ada benda tu. Tapi yang kedua kena tengok situ.
Maka sekiranya dalam perbuatan yang terlintas di hati itu merupakan ikutan kepada para salihin, maka dia adalah kebaikan. Kita nak ukur sendiri sama ada benda tu tak jelas atau kita kurang tahu tentang syarak tu. Kita sendiri mungkin tak banyak mana maklumat tentang hukum syarak ni sehingga nak buat ukuran tu tak dam. Sama ada benda tu tak jelas atau pengetahuan kita yang kurang. Kena ngaji. Yang kedua ni tengok kepada amalan para salihin. Apakah dilakukan oleh orang soleh perkara itu atau tidak? Kalau dilakukan, itu kebaikan, kata Imam Ghazali. Dan sekiranya berlawanan, yakni bercanggah dengan amalan para salihin, maka dia adalah kejahatan. Ia adalah satu yang buruk dan jahat, canggah. Yang sekiranya dilakukan, nescaya terjumlah dalam ikutan kepada para salihin, terjumlah dalam ikutan kepada para talihin, bukan salihin. Soleh dengan taleh lain, dia beza rutin. Beza dengan alis rutin. Kelabu-kelabu mata jadi lain. Baca salihin lawan terus dengan talihin. Kepada para talihin, yakni yang durjana, yang orang jahat. Sebab itulah banyak kikih yang kadang-kadang dalilnya itu dalil yang dipertikaikan ulama. Maka kena tengok pula kepada amalan para salihin. Antara perkara yang kita belajar dalam perkara ni mengenai solat nisfu Syaban. Tentang nisfu Syaban ni, solatnya tu ada solat sunat je dan bukan solat sunat nisfu Syaban. Paling kurang 2 rakaat, paling kurang. Malam nisfu Syaban tu solat sunat nisfu Syaban 2 rakaat, paling kurang. Dan ada yang mengamalkannya 10 rakaat. Dan yang mengamalkan 10 rakaat, ada yang membaca 100 kali surah Al-Ikhlas setiap rakaat. Ada pula yang mengamal 100 rakaat. Setiap rakaat mereka membaca 10 kali surah Al-Ikhlas. Kerana ada dalil hadis yang dari segi ulama ada yang terima, ada yang tidak. Jadi tak jelas. Ulama pun bercanggah dalam perkara itu, apatah kita lagi. Maka kalau kita nak pakai sipir ni, tengok orang soleh-soleh buat ada benda ni. Ternyata kalau kita tengok amalan para salihin, mereka buat benda tu, boleh dipakai. Sekalipun ada orang kata bid'ah lah, kau anda lah. Orang nak kata bid'ah, guana-guana pun kau anda orang lah. Tapi ternyata dalam sejarah diamalkan oleh para salihin. Apatah lagi ada dalilnya itu. Cuma tinggal lagi dalilnya itu ada yang setuju dengan tidak setuju. Gitu. Dalil tetap ada. Tapi napih nombor 2 ni kena tengok apakah pedoman orang-orang soleh, para salihin, para awliya dia buat ada. Dan memang catatan mereka itu melaksanakan. Maka sekiranya masih tidak nyata bagi anda dengan neraca iktidak ini. Neraca pertama hukum syarak, yang kedua tengok amalan para salihin. Dengan yang kedua ni pun tak selesai juga, tak jelas juga. Maka hendaklah maka hendaklah anda bentangkannya atas neraca nafsu dan keinginan. Nafsu pun boleh buat neraca juga. Berguna juga rupanya nafsu ini. Boleh buat neraca. Bila satu perkara itu pertama sekali disuruh tengok dari neraca syarak, anda kata tak berapa jelas itu, tengok kepada iktidak, yakni amalan para salihin. Tak berapa nak jumpa pucuk juga situ, guna neraca nafsu pula. Guna nafsu. Ni neraca hak halus sikit. Metal halus. Hak tadi metal kasar sikit. Baik.
maka kemudian anda telik pandanglah. Bila tengok neraca nafsu ni, telik pandanglah. Dan sekiranya ianya daripada lintasan hati yang nafsu merasa liar, yakni enggan daripadanya, sebagai perasaan liar tabiat semula jadi, bukan perasaan liar kerana takut dan gerung, yakni kepada Allah, maka ketahuilah bahawasanya dia adalah kebaikan. Rasa berat je ni. Tanda atau molek tu. Tapi hak kata rasa berat benda tu. Bukan berat disebabkan kerana kita takut kepada Allah Taala. Tu berat disebabkan perasaan takut, itu molek. Hak ni berat, arah tak apa nak buat benda tu. Nafsu kata berat, payah. Ada Syamil tu. Benda tu kebaikan lah tu. Neraca nombor 3. Rupanya boleh buat neraca juga nafsu ni. Tapi neraca pasang terbalik lah. Hak tadi tu sesuai je, Sarah. Hak ni terbalik dia ni. Tak apa sedap je pasal ni, tak apa nak je. Tanda benda tu Jamil. Dan sekiranya ianya daripada apa yang nafsu merasa cenderung gemar kepadanya sebagai tabiat, gemar tabi'i naluri manusia tu, cenderung situ, dan sifat semula jadinya, bukan kecenderungan harapan kepada Allah Ta'ala dan perasaan kegemaran kepadanya, bukan disebabkan cenderung kerana harap kita kepada Allah tu yang menyebabkan kita cenderung untuk buat, bukan juga kerana takut tadi tu, takut yang menyebabkan kita dah buat. Ini atas kemahuan asal kita tu, rasa nak sedap ke tak sedap. Sekiranya bercenderung dan sedap untuk kita buat itu atas naluri jiwa manusia, maka dia adalah lintasan jahat, iaitu gerak hati yang buruk. Ikut neraca nafsu ni. Jadi hal ni kena pasang terbalik. Tadi kena pasang tu, hal ni kena pasang terbalik. Kalau neraca syarak sesuai dengan syarak, molek. Tak sesuai, tak molek. Nafsu ni bila sesuai dengan nafsu, tak molek. Bila sesuai dengan nafsu, bila tak sesuai dengan nafsu, molek. Tak sesuai dengan nafsu, molek. Bila sesuai dengan nafsu, tak molek. Dia kena berlawan tu. Kerana hawa nafsu itu amat menyuruh melakukan kejahatan. Sebab dengan nas Al-Quran, memang tabiat nafsu tu memang cenderung kepada kejahatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Memang pasti dia cenderung ke situ. Jadi rupanya ahli tasawuf faham buah tu, tahu tabiat dia dan boleh manfaatkan dia. Ada benda-benda yang pada kita kadang-kadang tak berguna mana, tapi kalau tahu manfaat boleh pakai. Boleh pakai. Sehingga menurut keterangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, ada kalanya bagi sesetengah orang dalam sesetengah keadaan, was-was syaitan tu kadang-kadang boleh dimanfaatkan. Nak kabarnya ada kalanya jadi cerdik dua syaitan pula. Bagi sesetengah orang, disebut oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab dia. Tapi dalam keadaan tertentulah, bagi orang tertentu, memanfaatkan daripada was-was syaitan tu untuk kebaikan pula. Sebab syaitan ni kadang-kadang sebelum yengai ia lambung upang. Kalau orang pada makan upang, boleh lah, tak kena mata kain. Tapi masalah kita, bila orang lambung upang, yang mata kain pun kita faham. Itu nyakit kita. Orang lambung upang, kita beruhnya faham mata kain. Tapi kata Syekh Abdul Wahab, kena-kena molek kita pandai kutip upang tu. Sebab tu kita dengan ikan jaji ni sakit hati. Ikan jaji dah. Cek dulu je dengan ikan jaji. Allah sakit hati juga kau ikan jaji ni. Dia main ikuti. Kek. Tidak makan setengah mata kain. Begitulah bandingan mudahnya. Itu Syekh Abdul Wahab kata, ada kalanya orang boleh memanfaatkan daripada was-was syaitan.
Dan dia sejak asal kejadiannya memang cenderung kepada kejahatan dan keburukan. Sekali-kali tidak cenderung kepada kebaikan. Memang kalau nafsu memang tidak cenderung kepada kebaikan. Sifat asal dia. Kecuali ini umum, keterangan Ghazali ni umum. Kalau kita perhati kitab-kitab tasawuf dalam sikit lagi, dia jelas lain pula lah, bahawa nafsu manusia itu boleh ditingkatkan. Hak dasarnya memang gitulah, amaratun bisu. Tapi bila dengan mujahadah, dengan riadah, dengan ilmu, dengan amalan, dengan zikir, tafakur, muraqabah dan macam-macam, angin nafsu tu boleh berubah. Boleh berubah. Itu bab lain. Maka dengan salah satu neraca pertimbangan ini, apabila anda menimbang, menilik pandang, dan anda menelitikan sedalam-dalamnya tilik pandang itu, nescaya nyatalah bagi anda pengenalan perbezaan di antara lintasan hati kebaikan daripada lintasan hati kejahatan. Pakar tiga neraca ni kata Ghazali, insya-Allah boleh kenal. Nak kenal secara umum, mana baik mana buruk. Dan Allah Ta'ala juga pemberi hidayah dengan lepah kurnianya. Sesungguhnya ia yang amat pemurah lagi yang maha mulia. Wallahu subhanahu wa ta'ala.